Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian-pujian bagi Allah. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dengan tetamu-tetamu saya bagi membincangkan tajuk kita yang sangat menarik pada hari ini, iaitu COVID-19 menilai psikologi norma baharu. Okey. Sebelum saya memperkenalkan tetamu-tetamu saya yang cantik-cantik pada hari ini, izinkan saya untuk mengumpat terlebih dahulu tajuk kita pada hari ini, iaitu COVID-19 menilai psikologi norma baharu. Okey, macam yang kita tahu, krisis COVID-19 ni yang melanda dunia ini merupakan satu benda yang kita tidak pernah jangka pun sebelum ini. Apa yang dimaksudkan dengan norma budaya kehidupan baharu ini adalah yang saya namakan sebagai 3 serangkai, iaitu kerap membasuh tangan, penjarakan sosial serta penggunaan penutup hidung dan mulut bagi mereka yang tidak sihat. Okey. Menyesuaikan diri kepada perubahan besar yang menanti selepas Perintah Sekatan Pergerakan dibatalkan amat mencabar. Apatah lagi setelah Perdana Menteri kita telah umumkan semalam kan tentang PKPB kan, yang iaitu bersyarat amatlah mencabar bagi kita lah terutamanya. Okey, so baiklah, sebelum kita menyusuri lebih mendalam topik membincangkan, marilah saya memperkenalkan tetamu kita yang cantik-cantik, yang sigap-sigap pada hari ini, okey. Yang pertama, tetamu saya yang pertama iaitu Puan Amalina. Beliau mempunyai latar belakang dalam bidang psikologi pendidikan. Assalamualaikum Puan Amalina, sihat ke tu? Waalaikumsalam. Sihat, Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bersama tetamu kedua saya Puan Cik Munira Ahmad Dahari. Beliau mempunyai latar belakang psikologi industrial dan organisasi. Assalamualaikum Cik Munira, sihat ke tu? Alhamdulillah sihat. Okey, dan seterusnya tetamu saya yang terakhir iaitu Puan Siti Hajar. Beliau mempunyai pendidikan psikologi klinikal. Puan Siti Hajar, macam mana? Sihat ke tu? Alhamdulillah, terima kasih Dila. Okey, so macam kita nampak tetamu saya, alhamdulillah semuanya sihat-sihat di hari ini ya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi. Okey, mari kita teruskan dengan soalan pertama kita bersama Puan Siti Hajar daripada sudut klinikal psikologi. Okey. Okey, Puan Siti Hajar, dari sudut klinikal psikologi, adakah normal ataupun biasa untuk merasa bimbang atau tertekan, dan apakah simptom atau tanda-tanda kesihatan mental seseorang itu terjejas dan memerlukan sokongan psikososial? Apa pendapat Puan Hajar? Okey, terima kasih Adila selaku moderator pada hari ini. Okey, kita tahu sekarang ni semalam dah ada pengumuman daripada Perdana Menteri kita, kita ada PKPB iaitu bersyarat. So saya rasa mungkin normal tu bertukar sedikit lah. Ada yang sudah pergi bekerja, ada yang dah boleh hantar anak ke nursery, dan ada juga yang dah boleh pergi pasar raya berdua, bertiga. Okay, so hari ini kita akan bincang yang updated one lah berdasarkan apa Perdana Menteri kita dah bagi update semalam. Okay, so berbalik kepada soalan yang ditanya oleh Puan Moderator kita, Puan Adila. So semasa krisis bencana wabak seperti yang kita dah alami sekarang ni, COVID-19, COVID-19, mana-mana individu mungkin akan terjejas dari segi emosi, tingkah laku dan juga pemikiran. Okay? Dan setiap kita individu itu memberi tindak balas yang berbeza apabila mengalami tekanan, bergantung kepada cara dia dibesarkan dan environment di sekeliling orang itu sendiri. Okay? Dan ianya adalah normal bagi kita untuk individu berasa tertekan, bimbang, cemas dan takut, gelisah terhadap wabak COVID-19 ini. Okay? Okey, dan di sini saya akan berikan sedikitlah antara contoh reaksi atau isu yang kita biasa lihat dekat Facebook ataupun dekat Instagram kita, even dekat keluarga kita sendirilah yang sekarang ni. Okey. Satu adalah bimbang kemungkinan ahli keluarga kita mereka dijangkiti. Satu bila contohnya kita pergi pasar raya atau kita pergi hantar anak kita pergi nursery selepas PKPB ni dah dilancarkan. Contoh kita akan risau sama ada bila kita hantar anak kita pergi nursery, adakah akan berjangkit dengan kanak-kanak lain, salah satunya. Atau bila kita pergi pasar raya, sebab sekarang pasar raya dah boleh pergi 2 orang, ada yang pergi bertiga ataupun berempat yang saya perasan. Ada yang post dekat Facebook. So
Ini akan membimbangkan orang lain bila kita pergi pasar raya ataupun kita pergi hantar anak kita pergi nursery. Okey, yang kedua adalah takut jatuh sakit dan mati serta hilang. Keempat, tekanan dan kegelisahan terutamanya kerana perpisahan daripada orang tersayang. Sama ada pengasuh kita kerana dikuarantin. Ada certain case yang anak sahaja yang ditahan di hospital ataupun ibu sahaja ataupun ayah sahaja yang ditahan di hospital dan ini menyebabkan kerinduan, tekanan atau kegelisahan disebabkan kita berpisah dengan ahli keluarga kita. Yang kelima, takut diletakkan di bawah pengawasan rumah kerana penyakit ini. Yang keenam, mengelak daripada kemudahan kesihatan kerana takut dijangkiti semasa berada di dalam rawatan. Contohnya bila kita pergi hospital, kita tak nak mendapatkan rawatan di hospital kerana takut bila kita pergi hospital tu kita berjangkit dengan orang yang ada COVID-19 ni juga. Okay? Dan probability untuk kita berjangkit pun mungkin kemungkinan akan tinggilah disebabkan adanya isu-isu yang selain daripada ini. Okey. Yang keenam, mengelak daripada yang ketujuh, takut tidak bekerja semasa pengasingan dan diberhentikan kerja daripada bekerja. Saya isu ni akan dikupas lebihlah oleh industri dan organisasi psikologi kita. And then kesembilan, kekurangan maklumat atau fakta. Dan ke-10, kabar angin atau berita palsu disebarkan. Contohnya bila kita tengok dekat social media yang rasa macam isu itu ataupun kabar berita tu masih tidak disahihkan, tapi berita palsu tu menakut-nakutkan orang atau membimbangkan orang, individu tersebut. Okay, so suka saya untuk kongsi butir-butir perkhidmatan psikososial daripada Mercy Malaysia. Kalau setakat 2 Mei 2020, seramai 1,059 orang telah mendapatkan perkhidmatan psikososial. So ini menunjukkan perlunya ada perkhidmatan psikososial yang disediakan di Malaysia. Sama ada Mercy Malaysia, NGO ataupun sama ada yang seperti yang setakat saya tahu ada juga universiti awam yang menyediakan perkhidmatan psikososial juga. Okay, so kesihatan mental adalah sebahagian daripada kesihatan individu secara keseluruhan dan ini menunjukkan pentingnya untuk mendapatkan perkhidmatan sekiranya kita mempunyai tanda-tanda atau simptom yang kita memerlukan perkhidmatan dan boleh membuatkan kesihatan kita terabai ataupun kesihatan kita tak baiklah waktu COVID-19 ni. Okay? Dan satu lagi soalan yang ditanya oleh Puan Adila adalah tanda yang menunjukkan bahawa kesihatan mental seseorang itu memerlukan sokongan psikososial. Satu adalah perubahan drastik dalam pola tidur atau pola makan. Contohnya kalau tidur tu sama ada terlalu banyak tidur ataupun tak boleh tidur langsung, insomnia. Makan sama juga, sama ada terlalu banyak makan ataupun tak nak makan langsung. Okay? Yang kedua, perubahan mood yang melampau, sama ada mudah marah, gelisah dan sangat sedih. To what extent kita nak tahu sama ada kita marah atau kita gelisah atau kita sedih ni adalah satu yang normal atau tidak normal adalah dia kepada yang ekstrim punya level. So kalau marah ataupun gelisah atau sangat sedih tu sangat-sangat sedih, sangat-sangat gelisah dan sangat-sangat marah, sangat mudah marah. Okay? Yang ketiga adalah kehilangan minat terhadap perkara yang kita gemari sebelum ini. Contohnya sebelum ni kita suka menanam pokok, kita suka memasak, simptom atau tanda yang kita memerlukan pertolongan adalah kita tak minat dah buat benda-benda yang kita minat sebelum ni. Okay. Yang keempat, menjauhkan diri daripada ahli keluarga dan rakan-rakan. Kesukaran untuk fokus atau menumpukan perhatian. Kalau kita ada kelas atau kita ada kerja, kita tak boleh fokus dan tak dapat memberikan sesuatu yang lebih baik. Okay. And then yang keenam adalah keinginan untuk meningkatkan penggunaan alkohol ataupun tembakau. Okay. And ketakutan dan kegelisahan ini boleh menimbulkan emosi yang keterlaluan atau kita panggil overwhelming emotion lah kepada orang dewasa ataupun kanak-kanak. Dengan mengetahui cara which is coping strategi yang efektif untuk individu tersebut dan sokongan daripada keluarga, kita akan dapat menghadapi wabak ini dengan lebih positif lah saya rasa. Okay, saya rasa itu sahaja untuk menjawab soalan Puan Nadila. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Siti Hajar. Nampaknya ulasan yang dibincangkan hari ini sangat-sangat menarik dan bernas ya Puan Siti Hajar ya. Benarlah kata Puan Hajar.
akibat impaknya pandemik COVID-19 ni bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan mental kita, tetapi juga sangat-sangat mempengaruhi pola kehidupan seharian kita seperti yang Puan Hajar bincangkan tadi, pola tidur, pola makan. Okey, seterusnya mari kita bertanyakan soalan kepada tetamu kedua kita, Puan Amalina daripada sudut pendidikan pula. Okey, Puan Amalina, pada pandangan Puan berkenaan dengan isu yang dibincangkan di sepanjang tempoh PKP kerana COVID-19, bagaimana ya Puan Amalina ya? Daripada sudut pendidikan. Ini dari sudut pendidikan. Oh, okey, dari sudut pendidikan. Terima kasih Puan Moderator. Okey, seperti yang dimaklumkan tadi oleh Puan Moderator sebentar tadi berkenaan dengan COVID-19. Okey, apabila kita mengatakan tentang COVID-19 ni, dia menimbulkan kekicauan di seluruh dunia. Okey, bukan sahaja di Malaysia akan tetapi di seluruh dunia. Sekarang kita dapat menyaksikan siri peristiwa yang belum pernah kita alami. Okey, terdapat banyak perubahan. Okey, kita terpaksa merubah kita punya cara bersosial, cara kita bekerja, cara kita menjalani kehidupan seharian. Dan yang paling penting sekali yang saya ingin bincangkan hari ini adalah cara kita untuk belajar pun berubahlah sekarang ni. Okey, terdapat banyak persoalan yang timbul seperti bagaimana rupa selepas COVID-19 dan adakah kita bersedia dari sudut pendidikan untuk dunia pasca COVID-19. Okey. Jadi apabila kita mengatakan tentang COVID-19 dan pendidikan, ia sangat berkait rapat dengan norma baharu. Okey. Kerana itu yang telah disarankan dan diperkenalkan oleh kerajaan. Okay, kerajaan telah memperkenalkan terma norma baharu selepas COVID-19. Okay, so dari sudut pendidikan kita dapat melihat perubahan yang berlaku di sepanjang PKP atau sekarang ni kita panggil sebab dia dah berubah kepada PKPB. Okay, iaitu kita kenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Okay, so apa yang berlaku adalah pelajar sekolah dan pelajar universiti, mereka terpaksa tinggal di rumah. Okay, di sepanjang tempoh PKPB ini. So dengan itu online learning telah diperkenalkan oleh sekolah dan juga universiti. So terdapat banyak apps ataupun teknologi yang digunakan seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet dan banyak lagi. Okay, so online learning ini juga sedang berlangsunglah di KPJ Healthcare University College. Okay. Jadi antara isu yang ditimbulkan adalah permasalahan lah. Okay, antara permasalahan yang timbul pelajar tidak mempunyai komputer atau telefon, pelajar mempunyai masalah tentang kestabilan line dan yang teruk lagi ada pelajar yang tidak mempunyai internet. Okay, ibu dan ayah tidak mempunyai masa untuk meluangkan masa untuk pembelajaran anak-anak kerana mereka pun pada masa Perintah Berkurung ni ada sesetengah ibu ayah yang terpaksa bekerja daripada rumah. Okay, dan permasalahan untuk mempelajari teknologi baru untuk pembelajaran online ini. Jadi ini adalah antara isu-isu yang dibincangkan sepanjang PKP dan sekarang ni kita kenali sebagai PKPB ini. Itu sahaja. Okey, terima kasih ya Puan Amalina atas perkongsian yang sangat menarik dan saya yakin rata-rata manusia sangat-sangat tertunggu-tunggu dengan penerangan dan explanation daripada Puan Amalina. Okey, sekarang kita berbalik pada tetamu kita Cik Munira daripada sudut industri dan organisasi pula. Disebabkan Puan Amalina tadi telah menyentuh tentang isu work from home ataupun bekerja dari rumah, mari kita dengar pula pandangan Cik Munira. Cik Munira, apakah isu-isu yang berbangkit berkaitan organisasi dan industri yang disebabkan oleh COVID-19 ini? Apa pendapat Cik Munira? Terima kasih Fadila. Bila kita cakap pasal work from home, bila kita cakap pasal organisasi, industri, ada berapa banyak isu yang kita kena highlight, tapi saya akan utamakan beberapa yang biasa dibentangkan je. Pertama sekali, kita kena ingat bahawa kita bekerja di rumah. Maksudnya bila kita kerja kat rumah, yang pertamanya adalah kita bekerja di rumah. Minta maaf. Kita bekerja di rumah, jadi maksudnya kita bawa komitmen kerja yang ada di pejabat, kita bawa balik rumah. Kemudian kita tak boleh lupa juga bila dekat rumah, kita ada komitmen dekat rumah juga. Jadi sekarang ni di rumah, kita ada komitmen bekerja dan komitmen di rumah.
Jadi kita tambah komitmen sedia ada. Jadi sedikit sebanyak dia akan mengganggu fokus bekerja. Kemudian apa lagi isunya bila kita kerja kat rumah, kita tidak ada suasana bekerja yang elok. Ada di antara kita yang tidak ada ruang yang sesuai untuk dijadikan pejabat dekat rumah. Jadi motivasi kerja kita nak tak nak dia akan kurang sikit. Contohnya lagi, kita pergi office, kita dekat rumah, ada TV. Ada pula orang yang suka main game. Ada yang suka contohnya menjahit. Nampak pula mesin jahit, dia menjahit pula dulu, tak sempat lagi buat kerja. Lepas tu time-time kita dah bersedia nak buat kerja ni, kadang-kadang waktu tu lah yang kita nampak rumah terasa macam sepah sangat kat mata dia tu. Waktu tu lah kita nak kemas pula rumah, tak jadi lagi kerja. So ini akan membantu juga lagi untuk mengganggu juga fokus kita sebagai pekerja. So kalau sekarang perkara itu tidak ditangani dengan baik, ada kemungkinan untuk prestasi kita bekerja di rumah adalah untuk turun tu adalah sangat tinggi. Isu kedua kalau kita bekerja di rumah adalah isu komunikasi. Ramai di antara kita yang bila mereka kena bekerja kat rumah, kita perlukan akses internet yang kuat. Ada di antara kita yang pekerja-pekerja tinggal dekat kawasan yang unfortunately line internet mereka tak kuat. Ini akan mengganggu juga kita punya kelancaran kerja. Tak semua kawasan dia ada coverage internet yang baik. Jadi komunikasi di antara pekerja dengan pekerja lain ataupun pekerja dengan pelanggan yang lain, mereka ada sedikit hiccup kat sini. Masih lagi bawah isu komunikasi kalau kita bekerja di rumah. Ada waktunya arahan-arahan yang sesuatu tugasan. Ada waktunya arahan pesan tu kita terpaksa terima melalui dalam talian daripada kita punya pihak majikan. Ditambah lagi dengan line yang tak cukup. Kemudian komunikasi satu hala di antara satu pihak ke satu pihak yang lain, ini akan menambahkan masalah dekat kedua-dua pihak. Kedua-dua pihak yang mana? Pihak-pihak majikan dan juga pihak pekerja. Ketua cakap lain tapi pekerja dia faham lain. So bila kita minta penjelasan lebih lagi, ini akan menambahkan lagi beban kerja kepada ketua. Sebab dia kena ambil masa lagi untuk terangkan lagi pula kepada pekerja yang tak pernah faham. Jadi ini tak dapat tidak, ini adalah realiti yang kita tak dapat nak nafikan. So walaupun kita bekerja kat rumah, sebenarnya beban kerja kita bukanlah lebih ringan tapi malahan dia lebih mencabar. Okey. Laju sangat lagi saya cakap ni. Baiklah. Okey, terima kasih. Itu saja ke Encik Mira? Belum lagi. Belum. Okey. Ada isu-isu lain yang saya nak laporkan. Bila kita bekerja kat rumah, kita kena kerja lebih masa. Sebab apa kita kena kerja lebih masa? Sebab kita kena selang-selikan dengan komitmen kita kat rumah. Jadi kita ada komitmen berkeluarga, komitmen dengan anak-anak, komitmen dengan mak ayah. So kita terpaksa cari waktu yang tak ada gangguan. Contohnya macam lewat-lewat malam. Waktu itu kita boleh buat kerja kita. So kita perlukan waktu yang lebih dan tenaga yang lebih. So kalau kita kerja kat pejabat, kita ada waktu-waktu yang kita tidak akan diganggu. Contohnya macam waktu rehat. So lepas waktu kerja contohnya. So kebiasaannya kita punya majikan tak ganggu, kawan-kawan kita pun tak ganggu waktu tu. Tapi bila kita bekerja kat rumah, there's no such things. Kita jadi lebih fleksibel bekerja di rumah. Tapi flexibility, this flexibility requires us to extend our working hours. So it was reported to me if time untuk respon kepada pihak atasan mereka. Jadi ini sebenarnya menyusahkan kedua-dua pihak. So pihak majikan expect kita untuk respon all the time. Pihak pekerja pula tak dapat nak respon all the time. Mengganggu juga sebenarnya. Jadi walaupun kita, kenapa perkara ini berlaku? Sebab wujudnya assumption bahawa walaupun kita ada dekat rumah, tapi kita masih lagi pekerja sebab kita bekerja di rumah. Jadi tapi kena juga saya highlight bahawa ada beberapa majikan yang tidak pun bertindak macam tu. Jadi kita juga ada pihak yang sangat majikan, kita juga ada pihak majikan yang sangat memahami contohnya. So dia faham kekangan pekerja. Jadi kita kerja based on trust. It doesn't matter when you are going to complete the task and how you are going to complete it, as long as waktu siap pada waktu yang ditetapkan dengan kualiti kerja yang baik, saya rasa it should not be a problem anymore. So I don't have to monitor your movement, your signing in or signing off of the work, because I know you are not staying in the office, so take your own sweet time but do your work still. Macam tu. Akhir sekali kita kena faham bahawa dalam keadaan sangat-sangat kritikal ni, Puan Adila, Puan Hajar dengan Puan Hajar dengan Puan Melina, panjang saya cakap ni. Akhirnya kita kena faham bahawa dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal ni, hampir tak ada pun pekerja yang nak merisikokan dia orang punya pekerjaan dengan bertindak tidak berkualiti terhadap kerja mereka.
Jadi kita semua masih dalam fasa adjusting untuk menjadikan benda yang baru ni sebagai normal. So ini memakan masa. Pada saya 45 hari belum cukup untuk dan pekerja adalah sangat-sangat diharapkan. Majikan pun kenalah betul ansur dengan pekerja, faham yang mereka bekerja di rumah, dan pada masa sama pekerja pun janganlah ambil kesempatan atas flexibility yang diberikan oleh majikan. Macam tu adalah panjang saya cakap ni. Banyak. Okey, terima kasih Cik Munirah atas kupasan tentang kekangan-kekangan work from home yang telah dibincangkan oleh Cik Munirah tadi. Saya yakin apa yang Cik Munirah telah bincangkan, telah kupaskan, saya yakin sangat-sangat terkesan ataupun sangat-sangat terkait dengan daripada sudut clinical psychology pula, iaitu daripada Puan Siti Hajar. Okeylah, berbalik pada Puan Siti Hajar, saya ingin bertanya, bagaimana pula cara untuk menyokong kesejahteraan kesihatan mental semasa Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ataupun yang lebih PKP? Puan Siti Hajar, macam mana ya Puan Siti Hajar? Puan Siti Hajar mute ni kan? Okey. Okay, terima kasih atas soalan daripada Puan Moderator kita, Puan Adila. Okey, saya akan share sedikit tips-tips yang kita boleh amalkan lah sepanjang PKPB ataupun PKP sebelum ni kita sebut. Okey, adalah digalakkan bila kita di rumah, biasanya kita perlu mengekalkan komunikasi kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak, dengan suami, dengan isteri, dengan ibu bapa kita, disebabkan bila kita tidak berkomunikasi atau berinteraksi dengan keluarga kita, menyebabkan kita akan berasa keseorangan, kita akan rasa sedih, kita akan rasa sunyi. Contohnya kalau ada sesetengah pelajar yang masih berada di college sebelum ni, okey, sekarang kebanyakan pelajar dah balik ke rumah masing-masing kan. Tapi sebelum ni bila dia berada berseorangan di hostel, biasanya dia akan rasa berseorangan. Sebab tu digalakkan untuk adanya komunikasi dengan kawan-kawan. Contohnya kita gunakan Skype ataupun kita gunakan Zoom untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan kawan kita. Okey, ni saya ada 10 tips untuk dikongsikan apa yang kita boleh amalkan di rumah lah. Okey. Untuk mengelakkan rasa kesunyian, rasa keseorangan dan rasa sedih. Okey. Yang pertama ialah keep in touch, sama ada guna WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, Messenger, Instagram, live conference, telefon ataupun lain-lain lah yang membolehkan kita in contact with our friends ataupun dengan kita punya family. Okey. Yang kedua, cuba sehabis baik ataupun cuba sehabis boleh untuk menjaga rutin harian peribadi kita. Macam yang Cik Munirah cakap lah. Saya rasa sedikit sukar untuk kita menjaga rutin harian kita seperti biasa. Contoh 8 hingga 5 kita kena duduk disiplin untuk kerja macam tu. So apa yang kita boleh buat kalau kita tak boleh maintain that routine, kita boleh buat rutin yang baru. Semua fleksibel lah. Bila kita ada kelas, kita contoh macam kami sendiri, kami as a lecturer, bila waktu kelas kita akan duduk di depan komputer untuk mengadakan kelas. So masa tu lebih fleksibel lah untuk kita dan tidak memberikan kita rasa terbeban ataupun rasa kesunyian. Okey. Yang ketiga, sebentar ya. Okey, yang ketiga, senaman relaksasi, sama ada pernafasan dalaman, relaksasi PMR yang kita sebut progressive muscle relaxation. Yang ni mungkin kita boleh Google what is PMR, progressive muscle relaxation, dan apa senaman yang boleh kita buat semasa PKP ni. Okey. Yang keempat, cari info yang boleh dipercayai. Cari info yang boleh dipercayai dan sahih. Contohnya kalau macam kita baca info yang tak sahih ataupun yang lebih menakut-nakutkan kita dan info yang tak betul, ini akan menambahkan lagi kita punya kesunyian, keseorangan, kita rasa sedih. Okey. Dan kita rasa bimbang juga. Yang kelima, melakukan senaman fizikal dalaman. Ini biasa kita kena di rumah sekarang, PKP telah ada kita menarik dadah di luar. Jadi perlulah menjaga in terms of jarak sosial. Kalau di dalam rumah biasanya kita akan buat yoga, yang digalakkan adalah yoga, tai chi,
perlahan badan yang lebih ringan lah. Okay. Yang keenam, membaca dan mendengar muzik. Yang ketujuh, luangkan lebih banyak masa secara fizikal dengan anak-anak di rumah. Contohnya kita buat homework bersama, kita attend kelas bersama-sama, main bersama, masak bersama, makan dan solat berjemaah bersama. Okay, ini adalah digalakkan. Bila kita bekerja sebelum ni, kita jarang meluangkan masa bersama anak-anak dan family disebabkan kita banyak komitmen untuk bekerja. Kadang-kadang balik rumah malam pun kita still bekerja. Ada kerja yang perlu on time. So inilah masanya yang kita boleh meluangkan masa lebih banyak untuk keluarga kita. Okay, yang ke-8, cari hobi baharu. Contohnya sebelum ni hobi kita lebih kepada senaman fizikal di luar yang melibatkan luaran. Contohnya menonton wayang ataupun pergi ke mall. So sekarang ni kita perlu mencari hobi yang baru yang lebih yang kita boleh buat di dalam rumah lah. Contohnya bermain carom, catur, permainan papan. Yang seterusnya adalah yang ke-9, cari resepi makanan baharu dan cubalah. So ini tak semesti, contohnya kalau macam kita cari resepi, buat resepi baru tak jadi, tak apa, tak ada masalah. Boleh macam yang Perdana Menteri kata, boleh upload dekat grup, masak tak jadi, tak ada masalah pun. Okay? Yang ke-10, yang terakhir sekali adalah be positive and think present and fikir apa yang kita boleh kontrol. Ada benda yang kita tak boleh nak kawal dan ada benda yang kita boleh kawal. So kita fikir, kita be positif kepada benda yang kita boleh kawal sahaja. So ini tidak menambahkan rasa sedih ataupun rasa kita worthless, rasa kita tak dapat buat something beyond our expectation. Okay, so itu sahaja saya rasa yang saya boleh kongsi tips-tips yang boleh diamalkan sepanjang PKPB. Okey, terima kasih Puan Adila. Okey, terima kasih Puan Siti Hajar tentang 10 tips yang diberikan oleh Puan Siti Hajar bagi menangani masalah kesihatan mental. 10 tips yang sangat berguna ini saya yakin semua orang pasti boleh melakukan, mampu melakukannya. Masalah cuma nak atau tak nak. Okey, so seterusnya kita berbalik kepada Puan Aminah daripada sudut pendidikan pula. So tadi saya tips kepada Puan Siti Hajar daripada sudut klinikal. Sekarang kita tanya Puan Aminah pula. Okey, Puan Aminah, apakah tips yang ingin Puan sarankan oleh Puan bagi menghadapi PKP dan norma baru pasca COVID-19? Ya. Terima kasih Puan Nadila atas soalan yang diberi. Okay, actually di sepanjang PKP dan sekarang ni dikenali sebagai PKPB ini, okay, pembelajaran online giat dilakukan oleh pihak sekolah dan juga universiti, iaitu guru-guru dan para pensyarah lah. So antara tips-tips yang boleh dilakukan adalah tadi Cik Munirah ada menerangkan tentang ruangan khas. Okay. Saya juga nak membincangkan tentang ruangan khas. Ya, saya akui ada sahaja sesetengah daripada keluarga tidak mempunyai ruang khas yang sesuai untuk dijadikan sebagai ruangan belajar. Okey, akan tetapi jika kita ada ruangan yang sesuai untuk kita belajar dan untuk kita melaksanakan proses pembelajaran secara online adalah lebih baik untuk kita lakukan seperti berikut. Okey, ini kerana sebenarnya apabila kita ada ruangan yang khas, okey, dia mengelakkan kita daripada diganggu dan sewaktu belajar kita akan lebih tenang. Jadi apabila kita lebih tenang, dia akan menurunkan kita punya stress level. Okay, so itu adalah tips yang pertama, ruangan khas. Yang kedua adalah dalam melakukan segala pekerjaan dan pembelajaran di rumah, pelajar atau guru harus memastikan bahawa tempoh rehat yang cukup ataupun seketika apabila mereka melakukan pekerjaan ataupun apabila mereka penat dengan kelas yang mereka hadapi lah. Jadi hal ini penting. Okay, sometimes orang mudah tentang rehat seketika ni. Rehat seketika ni sebenarnya membuatkan kita lebih fokus kepada tugasan yang kita lakukan. Okay, pengalaman saya sendiri sebenarnya kalau kita terlampau memaksa diri kita, walaupun kita cuba nak buat
tanpa rehat kalau kita memaksa diri kita tanpa rehat, okey, sebenarnya apabila kita dah terlampau memaksa, bila last tu sebenarnya kita dah tak boleh nak fokus. So apabila kita tak boleh nak fokus, kita susah, prestasi kita akan menurun. Okey, prestasi menurun dan juga dia akan memberi impak kepada kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental kita. Jadi tips yang kedua, kita kena ada apabila kita melakukan pekerjaan ataupun kelas, okey, bagi pelajar kita perlu ada rehat lah. Okay, rehat seketika. Janganlah rehat sampai pukul 8 malam, bukan 8 malam, 8 pagi. So yang seterusnya adalah yang ketiga, setiap kali kita melakukan tugasan penting, jangan lupa untuk reward diri kita sendiri. Okay, memberi hadiah kepada diri kita. Reward ini datang daripada pelbagai cara dan ia mengikut cita rasa kita. Okay, jangan kita anggap reward ni hanyalah duit sahaja. Boleh tak saya nak tanya dengan Puan Adila? Puan moderator, boleh saya tahu kesukaan yang Puan suka lakukan di waktu lapang? Oh, nampaknya saya boleh cakap reward saya macam tu adalah menonton televisyen, menonton rancangan-rancangan menarik. Menonton televisyen. Betul, betul. Bagus. Macam mana juga dengan Cik Munira? Cik Munira sedang mute ya, Cik Munira? Cik Munira dan Puan Siti sedang mute je ya? Sorry, boleh cakap. Okey. Tidur ke? Scroll handphone ke? Bagus. Tengok TV biasanya. Okay, itu pun sebenarnya boleh dijadikan sebagai satu reward. Okay, Tidur boleh? tidur. Okay. Boleh. Akan tetapi macam yang saya kata, dia kena moderate. Bila kita mengatakan tentang rehat pun. Okay, terima kasih. Macam mana dengan Puan Siti Hajar? Apa reward? Oh, reward saya biasanya kalau buat masa sekarang ni, waktu PKP ni lebih kepada menonton televisyen lah, sama dengan Puan Adila. Tapi kalau dulu lebih kepada reward, kita pergi berjalan-jalan dengan family, pergi mall, macam tu lah. Betul. Okay. Okey, terima kasih atas responnya. Okey, seperti saya pula, apabila sudah menghabiskan suatu tugasan, saya suka untuk merehatkan diri dan berjalan lah. Okey, tapi dekat sini macam yang Puan Hajar kata, kita tak boleh nak berjalan. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita berjalan di sekeliling rumah sahajalah. Okey, so ini adalah penting kerana ia dapat apabila kita mereward diri kita, okey, itu akan memberi kesan kepada kita punya kesasi sebab kita rasa gembira. Okay, so tips yang keempatnya adalah perancangan yang baik dan sistematik demi untuk melaksanakan tugasan adalah satu benda yang perlu untuk mengelakkan kerja daripada tertunggak. Okay, jadi apabila kita belajar di rumah, untuk para pelajar haruslah ada perancangan yang sistematik. Okay, contohnya kalau nak buat assignment kita banyak kan, assignment banyak. Jadi kita perlu, kalau kita boleh write down apa assignment satu persatu, apa dia punya due date dia, so that kita akan lebih sistematik. Bila kita lebih sistematik, okay, dia akan dapat mengurangkan kita punya stress level. Dan yang terakhirnya adalah bagi ibu yang berkelapangan ya, saya sangat amat menggalakkan bahawa mereka merancang serta melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru bersama-sama dengan anak mereka. Okay. Ibu bapa haruslah bertindak secara kreatif, okay, dan mereka juga selalu bertindak secara proaktif bagi pembelajaran itu berlaku, pembelajaran di rumah itu berlaku lah. Okay. Saya sebenarnya sangat suka dapat pelbagai contoh-contoh aktiviti-aktiviti yang dapat kita lihat yang dilakukan oleh ibu-ibu di Facebook. Okay. Dan saya sangat suka pada semangat ini. Itu adalah semangat yang harus kita tetapkan sebagai ibu bapa dalam diri kita. Okay, demi untuk pelajaran anak-anak, ibu bapa juga harus menetapkan matlamat. Contohnya kalau hari ini ataupun minggu ini, apa matlamat kita untuk kita ajak anak-anak kita. Contohnya kalau anak-anak kita kecil lagi, matlamat yang ni, okay, untuk bulan ni, untuk minggu ni kita nak ajar mereka tentang deria sentuhan, deria rasa. Okay, itu adalah benda yang baiklah untuk dilakukan. Matlamat perlu ada so that kita tahu kita ada hala tuju. Okay. Aktiviti ini secara tidak langsung dapat mengeratkan bonding antara mak dengan ayah lah. Okay, pelajaran di rumah ini. Saya sangat sarankan. Terusnya seperti yang kita sedia maklum, pasca COVID-19 adalah merupakan titik perubahan yang besar bagi dunia pendidikan yang berkait rapat dengan norma baharu.
Ini kerana walaupun selepas COVID-19 ini reda, penjarakan sosial adalah benda yang sangat penting lah, walaupun selepas COVID-19 bagi untuk mengurung. So kesan dari penjarakan sosial ini, pembelajaran secara online adalah alternatif yang paling terbaik setakat ini, okey, untuk menggantikan pembelajaran secara terus. Okay, dengan itu, bagi menghadapi pembentukan norma baru, persediaan rapi dan kerjasama yang baik daripada pelajar, pekerja atau guru, pensyarah, pengurusan dan juga institusi harus dilaksanakan. Kerjasama antara semua pihak ini perlu, okay, dan untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online ataupun di rumah. Okay, itu sahaja penjelasan daripada persoalan yang diberikan oleh Puan Moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Amalina atas penerangan yang sangat padat yang itu iaitu isi-isi Puan Amalina terangkan. Saya yakin rata-rata para pendidik ataupun para pelajar sangat-sangat menantikan, sangat-sangat teruja untuk mendengar poin-poin daripada Puan Amalina ya. Okey, seterusnya berbalik pada Cik Munira, daripada sudut industri dan organisasi psikologi pula. Oleh kerana kerajaan sudah mengumumkan beberapa sektor boleh mula beroperasi 4 Mei akan datang, adakah apa-apa cadangan yang boleh diberikan kepada pihak majikan untuk menyusun waktu pekerja sekaligus dapat mengekang penularan semula COVID-19 ini? Dan untuk sektor pekerjaan yang boleh bekerja dari jarak jauh, apakah yang pihak majikan boleh lakukan untuk memudahkan proses pekerjaan jarak jauh ini? Terima kasih Puan Adila untuk soalan tu. Saya rasa soalan Puan Adila ni dia ada dua, terbagi kepada dua cabang. Satunya, kalau kerajaan sekarang dah umumkan untuk kita boleh semula beroperasi, so macam mana cara majikan untuk bantu in term of waktu bekerja. Yang keduanya adalah soalannya adalah kalau pekerja-pekerja yang boleh bekerja secara jarak jauh, macam mana cara majikan nak tolong. Okey. Sebelum saya pergi kepada dua soalan-soalan ni Puan Adila, saya nak highlight balik ada beberapa isu yang saya mula-mula untuk soalan pertama tu, ada beberapa soalan yang saya tak terjawab. Maksudnya banyak sangat isu. Jadi saya nak pergi balik soalan-soalan tu, boleh ke? Boleh silakan. Okay. So ada isu-isu beberapa isu yang saya cakap kat atas organisasi bila kita affected by COVID-19 ni. Jadi ada beberapa isu lagi selain daripada masalah komunikasi, selain masalah kerja di rumah, kerja lebih masa, ada di antara pekerja-pekerja pekerja-pekerja kita yang diarahkan untuk berhenti kerja ataupun diarahkan untuk cuti tanpa gaji. Perkara ini berlaku. Ada beberapa rakan-rakan saya yang kat luar mereka laporkan, mereka bagi tahu saja yang mereka terpaksa, majikan minta mereka untuk mereka cuti tanpa gaji. Right. Pertubuhan buruh antarabangsa, saya rujuk daripada ini menunjukkan bahawa organisasi apa yang berlaku, apa yang disebabkan oleh COVID-19 ini telah menyebabkan penjejasan yang sangat teruk kepada pekerja-pekerja mereka. Ada antara sahabat kita again diarahkan untuk cuti tanpa gaji. Yang mana ini sangat-sangat bertentangan dengan bertentangan dengan arahan yang diberikan daripada Kementerian Sumber Manusia. Saya rujuk balik daripada artikel yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia tarikhnya adalah 17 Mac 2020. Saya baca quote and quote. Dalam keadaan biasa, majikan tidak boleh mengarahkan pekerja mereka untuk cuti tanpa gaji tanpa sebab atau tidak dibayar gaji. Majikan mereka boleh mengarahkan pekerja untuk tidak datang kerja untuk satu tempoh tapi tidak boleh dipotong gaji. So, mana-mana pekerja yang mereka telah diarahkan untuk membuat demikian oleh mereka punya majikan, mereka boleh buat aduan dekat pejabat tenaga kerja kerana COVID-19 ni bukan satu benda yang kita minta dan bukan kita nak. Jadi, tapi kita terpaksa menanggung beban yang sangat berat, tak diberhentikan kerja, maksudnya tak ada gaji. Kita di KPJC, alhamdulillah kita sangat-sangat beruntung, kita masih ada lagi pekerjaan kita masih boleh bekerja seperti biasa walaupun daripada rumah. Tetapi tak mustahil sekiranya perkara ini berlanjutan, dia akan mengganggu gugat juga pekerjaan kita sedikit sebanyak macam tu. Tapi harus saya highlightkan dalam banyak-banyak isu yang ni, semalam 1 Mei kerajaan dah umumkan bahawa ada beberapa sektor pekerjaan semula yang boleh dibuka semula. InsyaAllah ini mungkin harapnya dapat membantu balik untuk tingkatkan ekonomi syarikat dan ekonomi negara. Kita yakin apabila kerajaan buat keputusan macam ni, mereka dah selidik sepenuhnya sebelum perkara-perkara ini berlaku. Tapi kita tak dapat tidak untuk menafikan kemungkinan
untuk untuk masyarakat tidak patuh kepada PKPB yang baru ni adalah sangat besar. Kerana yang ada sekarang pun kita masih lagi belum boleh kawal sepenuhnya. Jadi oleh kerana kerajaan pun dah umumkan beberapa sektor boleh dibuka. Okey, saya akan sekarang ni masuk kepada soalan Cik Adila yang pertama. Okay. Ada dua bahagian tadi. Soalan yang pertama Cik Adila adalah macam mana, apa majikan boleh buat tentang berkenaan dengan waktu kerja. Pada saya ada cadangan-cadangan yang untuk membasmi atau untuk usaha kita untuk tangani penularan COVID-19 ni, majikan dengan pekerja kita boleh buat win-win situation punya keadaan. Yang pertama mungkin kita boleh juga, walaupun dibenarkan sudah beroperasi, kerajaan pun dah galakkan untuk kita still lagi bekerja di rumah kepada jenis-jenis pekerjaan yang masih boleh bekerja di rumah. Yang pertama. Yang kedua, kita juga majikan boleh menghentikan atau menangguhkan ataupun melarang sama sekali sebarang perhimpunan dekat tempat kerja. So kita kerja seperti biasa, berada kat tempat kerja kita, balik seperti biasa, macam tu. Yang ketiga, kita juga boleh pastikan pekerja-pekerja yang berada di pejabat, mereka ada kemudahan-kemudahan yang cukup untuk kebersihan mereka. Contohnya macam gloves, sediakan mask dan hand sanitizer disediakan kepada mereka kat sana. So walaupun mereka berada di tempat kerja, mereka berada dalam keadaan yang bersih dan selamat. Juga apa lagi cadangan yang kita boleh buat kepada company-company, organisation, mereka boleh buat teleconference untuk meeting. For example, mereka ada meeting walaupun mereka dekat office, tapi untuk mengelakkan perhimpunan yang ramai, kita boleh buat teleconference sebagai pengganti untuk alat-alat komunikasi di antara pekerja-pekerja dengan kalau nak buat meeting yang besar, for example. Apa lagi yang kerajaan, kerajaan pula, apa lagi majikan boleh buat? Kita boleh cuba untuk pertimbangkan aturan waktu fleksibel untuk kita bekerja. Contohnya macam cara kita masuk, bila kita nak masuk, bila kita nak keluar daripada pejabat, for example. Waktu keluar, waktu rehat, kita fleksibelkan waktu tu supaya kenapa? Untuk kita kurangkan kurangkan kesesakan yang berada dekat kawasan-kawasan tumpuan, tempat makan, tempat rehat, lift for example. So kalau kita fleksibel kita letakkan fleksibel hour kepada waktu-waktu makan ataupun waktu-waktu pergi ataupun balik kerja, kita pun dapat kurangkan kesesakan yang berlaku dekat pejabat. Okey, Puan Adila. Okey, boleh. Okey, itu yang pertama tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan berkenaan dengan working hours macam mana untuk elakkan COVID-19 ni berterusan. Yang kedua, Puan Adila juga ada cakap berkenaan macam mana kalau kita kerja offline, kita kerja dekat rumah, kerja jarak jauh, macam mana majikan boleh bantu. Saya rasa ada beberapa cadangan yang saya rasa majikan boleh bantu pekerja supaya kita tak mudah lepas ni, kita tak susah lepas ni untuk terus bekerja di rumah. Yang pertamanya, saya rasa kita boleh sediakan inventory, jenis-jenis peralatan-peralatan yang kita perlukan untuk kita bekerja, untuk setiap pekerja itu bekerja secara lancar. Contohnya macam kita mengajar. Apa alat-alat bantu mengajar yang kita perlukan selama-lama ni, kita siapkan inventory tersebut. Laptop, kita ada bekalan-bekalan pejabat, ada pekerjaan yang memerlukan pencetak, ada pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan pengecas telefon ke desktop monitor ke, semua ini disediakan dan inventory ini dibuat dan pastikan pekerja-pekerja kita ada akses kepada semua inventory tersebut. So senang untuk mereka buat kerja. Yang kedua, sekiranya pekerja kita akan kena galakkan pekerja untuk persiapkan satu kit bag yang mana kat dalam tu semua dah ada alatan-alatan untuk mereka mudah bekerja. Ada dalam tu laptop, ada dalam tu senarai-senarai list. Let's say kita buat kerja-kerja telemarketing, ada list-list nama untuk kita call, telefon sekiranya diperlukan. Sediakan satu kit di mana boleh dibawa balik. So setiap hari kita bawa kit ni balik ke rumah sebagai persediaan. Sekiranya kerajaan umumkan terpaksa untuk tutup sekali lagi, sekiranya diumumkan tutup sekali lagi, so kita dah ada semua kit-kit untuk bekerja ni di rumah. Jadi kita boleh bekerja tanpa dengan persediaan yang rapi. Sebab sebelum ni it is very sudden. So kita pun ingat hanya 2 minggu saja dia berkurang. Ada di antara kita yang tak prepare semua barang-barang untuk bawa balik. So tapi this time around kita boleh jangkakan dan kita boleh bawa satu kit kat rumah, sediakan awal-awal contohnya. Okay. Apa lagi yang boleh bantu buat adalah majikan dan juga pekerja, kita mungkin boleh luangkan masa sikit untuk kita start digitalizekan semua bahan-bahan fizikal kita yang ada dekat office. Contohnya dokumen-dokumen kita yang mungkin kita perlukan waktu kita kat rumah, kita start digitalizekan supaya kita senang nak akses guna laptop, guna internet, contoh nanti. So kalaulah kerajaan umumkan terpaksa untuk lockdown semula, kita dah ada semua bahan-bahan tu dalam
laptop sekali lagi again. Okay? Dan saya rasa yang paling terakhir sekali, tapi walaupun terakhir, tapi ini adalah yang paling utama saya rasa ambil pencemasan buat untuk luangkan masa sikit untuk start buat dasar-dasar baru berkenaan dengan pekerjaan di rumah ataupun apa yang kita nak boleh buat, polisi, SOP, dasar-dasar yang kita boleh buat sekiranya berlaku kes-kes kecemasan macam ni lagi dekat negara kita. So sebelum ni kita tidak ada panduan yang jelas, kita tak ada dasar yang jelas dan tak ada polisi yang jelas tidak boleh buat kalau kerja kat rumah. Jadi saya rasa dengan mengambil pengajaran apa yang pernah berlaku di ini, saya rasa ada juga hikmahnya kita boleh start buat satu dasar baru. Apa yang akan berlaku sekiranya kecemasan, ada file yang kita boleh rujuk apa nak buat waktu kecemasan tu. Itu je Puan Angela. Isi-isi daripada saya rasa tak laju sangat kot saya rasa. Laju sangat kan? Okey. Jelas. Alright. Itu saja Puan Angela, terima kasih banyak. Okey, terima kasih Cik Munirah atas ulasan yang sangat-sangat menarik. Betul lah kata Cik Munirah sebentar tadi, kita sebagai seorang tenaga pekerja, kita harus bersedia daripada segi mental, daripada segi fizikal di mana saja kita berada. Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu saya pada hari ini atas perkongsian ilmu yang cukup manfaat, yang cukup hebat. Seperti yang kita maklum, Kementerian Kesihatan Malaysia terus melakukan tugas-tugas yang cemerlang dalam melawan pandemik ini menggunakan langkah-langkah yang betul dan tepat pada masanya serta tanpa disangka. Walau bagaimanapun terdapat lapisan masalah lain yang mungkin telah kita cipta dalam perjuangan memenangi pertempuran ini. Kita perlu mengambil langkah ke arah membina daya tahan rakyat, menyesuaikan diri dengan norma baharu tanpa mengira bagaimana bentuknya. Okey, sekian saja bual bicara kita pada hari ini. Terima kasih Puan Amalina sudi kongsi idea, sudi kongsi tips. Okey, terima kasih juga pada Puan Siti Hajar sudi memberi tips daripada sudut kesihatan mental ya Puan Hajar ya. Terima kasih Puan Hajar. Dan juga tidak lupa juga terima kasih kepada Cik Munirah iaitu tentang penjelasannya daripada sudut pekerjaan, sektor-sektor pekerjaan, daripada sudut industri dan organisasi. Saya yakin rata-rata kita berpuas hati dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Dengan itu semoga ada masa, ada rezeki, ada kelapangan, semoga kita boleh buat lagi bual bicara seperti ini ya. Okey, terima kasih semua. Okay, semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.